dengarkan satu peristiwa, katanya Assalamualaikum Gesi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kejadian yang pernah berlaku pada diri saya dan juga 3 orang sahabat. Ketika kami bercuti, ketika kami bercuti di Bali, Indonesia. Jadi dipendekkan cerita, kami ni tinggal di sebuah resort. Resort ni tepi laut. Dan kami tinggal walaupun kami menempah 2 bilik. Pada mulanya kami menempah 2 bilik yang berbeza. Jadi setiap bilik ada 2 katil. Saya dengan seorang sahabat dan seorang lagi sahabat dengan kawan saya satu lagi lah. Jadi kami berempat kawan berada di Bali untuk bercuti. Bila sampai pada hari yang pertama tu, saya ni yang dah biasa ke Bali ni membawalah 3 orang teman yang masih belum pergi ke tempat-tempat so-called ni tarikan pelancong di kawasan Bali. Dan akhirnya bila pulang tu, kita pun balik setelah penat berjalan sana sini, badan pun dah berpeluh, dah melekit. Kita pun masuk dalam bilik masing-masing dan kita pun mandi. Jadi saya dengan kawan saya ni lah, kata Lisa yang bernama Ina. Ini nama samaran lah. Kemudian apa yang berlaku, Lisa menceritakan di sini, saya suruh Ina mandi dulu lah. Kata, Ina, kau mandi dulu lah. Nanti aku, lepas kau mandi, aku mandilah. Jadi Ina pun masuk dalam tandas untuk mandi, bersihkan diri, kemudian salin pakaian. Saya pula tengah duduk dekat katil, tengok TV lah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini, pintu bilik resort saya ni diketuk. Saya pun bangun. Saya bangun daripada katil, pergi dekat pintu, buka pintu, nampak salah seorang daripada sahabat yang ada dekat bilik sebelah ni datang. Tanya, lepas ni nanti korang datang bilik kita lah. Kata kawan saya ni lah, lepas ni datang bilik kita lah. Jadi saya tanya, dah mandi belum korang? Dah mandi dah. Jadi dua kawan ni dekat bilik sebelah dah mandi. Oleh kerana saya pun rasa badan melekit sangat, saya pun pergi dekat kawan saya bernama Ina. Saya kata, Nah, aku pergi bilik sebelah, mandi kat sebelah. Diorang dah habis lah. Jadi tak waste time. Jadi saya beritahu kawan saya yang saya nak pergi bilik sebelah, nak gunakan tandas mereka, jadi taklah membazir masa. Jadi Ina kawan saya pun setujulah, kata, okey. Saya pun keluar, ambil tuala, pergi bilik sebelah, mandi dalam tandas bilik sebelah, pendengar Ria. Jadi sebelum saya berangkat tu, sebelum saya pergi bilik sebelah untuk mandi gunakan tandas, saya pun kata pada kawan saya, Nah, kalau kau dah habis, kau dah siap, kau pergi bilik sebelah, kita lipat je kat sebelah lah. Jadi kita pun nak makan malam, nak sambil tu simbang-simbang, borak-borak. Apa yang berlaku bila saya keluar, pergi bilik sebelah, saya dah habis mandi, dah bersih, dah pakai baju lain lah. Kemudian saya sedang... bunyi apa tu? Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikejarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Kita kembali dengan kisah yang dikongsi sama oleh Lisa. Jadi saudara, Lisa dah habis mandi, Lisa berada di bilik temannya. Jadi sedang tunggu Ina yang tadi mandi belum habis-habis. Jadi sedang duduk, habis mandi dah saling pakaian, duduk kita berbual, berborak-borak. Kemudian teman saya seorang tanya, mana Ina ni? Lama betul. Kau dah bilang dia belum? Kita nak jumpa, berkumpul dekat sini. Nantilah aku pergi panggil dia. Saya pun, oleh kerana badan, tangan ni penuh dengan baju, pakaian kotor, saya pun kata tak apa, saya balik bilik, saya tengok dia. Dan kemudian saya akan panggil lah. Saya pun pegang pakaian-pakaian kotor saya ni. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang berlaku sungguh memeranjatkan sangat-sangat. Saya masuk dalam bilik saya dapati dekat atas katil Ina sedang tidur. Bilik tu gelap. Tolak pintu, lampu daripada cahaya luar koridor tu masuk menerangi sebahagian daripada bilik. Dapat lihat dengan jelas Ina sedang tidur dekat atas katil Kisi. Kemudian saya pun panggil, Ina, aku kan dah cakap dengan kau, kita hang out dekat sebelah, makan sekali, semua tengah tunggu tau. Bangun lah, Nah, bangun.
Saya tepuk dekat ujung katil tu. Saya tepuk kaki kawan saya. Nah, bangun nah. Nah, bangun. Pendengar misteri jam 12. Saya letak baju kotor dalam plastik. Lampu bilik tu masih tak saya nyalakan sebab masih ada lampu cahaya luar masuk ke dalam. Jadi, saya pun ambil plastik letak baju kotor. Bila saya toleh, katil dah tak ada orang, Casey. Dah tak ada orang. Kemudian, dalam hati ni saya menjumpa. Kau ngasam Ina, aku kejut engkau, kau tinggalkan aku sorang dalam gelap. Saya pun keluar, pergi bilik sebelah. Ina, engkau aku kejutkan kau. Kau terus tinggalkan aku, bukan nak tunggu. Apa si kawan jam ni? Kemudian Ina cakap pada saya. Apa yang kau cakap ni? Yelah, tadi tu, aku masuk bilik kau tengah tidur. Pendengar misteri jam 12. Sebenarnya, setelah Ina mandi, memang dia dah salin pakaian nak masuk dekat bilik saya dengan dua orang lagi rakan. Kami sedang tunggu dia. Jadi apa yang berlaku, tiba-tiba dia nak cari hair dryer. Sebabnya hair dryer dalam bilik hotel kita tu rosak. Jadi dia pergi jalan. Dia pergi dekat reception untuk tukar hair dryer. Sebab itulah dia belum datang balik. Bila dia datang balik, dia terus masuk bilik sebelah. Ingatkan sedang duduk simbang-simbang tu nak keringkan rambut. Tapi saya kata pada kawan saya, Ina, aku tadi nampak tau kau. Tengah baring dekat atas katil tau. Aku pegang kaki kau, aku kejutkan kau tau. Kau jangan main-main, Nana. Tak kelakar sih. Ina kata tidak. Dia tadi keluar, pergi ambil hair dryer. Dan kawan-kawan saya semua tanya sekali lagi. Kau betul? Apa yang kau nampak? Saya pun ceritakan. Pada malam tu, dan malam-malam berikutnya, walaupun kita book ataupun tempah dua bilik yang berbeza, saya membuat keputusan katanya untuk tinggal bilik yang sama. Empat di antara kami berkongsi satu bilik. Bilik yang ternampak tu, biarlah kita tinggalkan dan tak nak duduk dalam bilik tu.